adalah satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Tanggungjawab sosial adalah sebahagian daripada etika kerana individu perlu bertanggungjawab untuk memenuhi tugas kewarganegaraan mereka. Sejarah kemunculan prinsip tanggungjawab sosial ini bermula daripada revolusi industri di Barat, di mana ketamakan para kapitalis mengejar keuntungan menyebabkan timbulnya isu penindasan ke atas golongan pekerja. Antara objektif kajian daripada pembelajaran ini adalah untuk mengetahui dan menghayati kepentingan etika dalam menjalani kehidupan seharian sama ada sebagai pelajar atau pekerja. Seterusnya, untuk memahami dan menghayati kepentingan mereka untuk berperanan aktif dalam menjalankan tanggungjawab sosial bagi mendokong usaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan selamat. Selain itu, objektif kajian adalah untuk memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi teras kewujudan sebuah masyarakat yang harmonis. Akhirnya, untuk menyedari tentang pentingnya usaha mengekang amalan tidak beretika seperti rasuah, salah guna kuasa dan sentiasa menjaga alam sekitar dari pencemaran sebagai faktor penting bagi mewujudkan negara yang sejahtera, selamat dan bahagia. Tanggungjawab sosial sebagai rakyat dan terhadap korporat atau organisasi dapat menerapkan nilai-nilai murni yang dapat membentuk masyarakat yang harmonis tanpa ada sebarang persengketaan. Pembentukan masyarakat yang berteraskan Islam akan meletakkan syariat sebagai dasar pembentukannya. Dasar ini perlu disubur dan dibahagikan lagi dengan prinsip akhlak. Hal ini kerana jatuh bangun sesebuah masyarakat bergantung kepada sejauh mana akhlak itu diterap dan dicerdaskan serta tanggungjawab sosial mereka. Seperti mana Khalifah keempat iaitu Ali ibn Abu Talib juga telah menyimpulkan konsep tanggungjawab sosial dalam suratnya kepada Malik Al-Haris Al-Aqsa. Di dalam surat tersebut, kita dapat difahamkan bahawa sektor korporat telah banyak menyediakan perkhidmatan yang sepatutnya. Sektor ini juga telah banyak menyumbang kepada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bagi sesebuah negara. Tanggungjawab sosial ini perlu ada dalam diri setiap masyarakat yang berada di Malaysia dan di seluruh dunia kerana kita hidup bermasyarakat yang amat memerlukan antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama, warna kulit dan etnik. Peranan etika dan peradaban dalam mendorong tanggungjawab sosial. Pertama, tanggungjawab sosial sebagai rakyat atau sebagai ahli masyarakat. Setiap orang atau rakyat memiliki perasaan bertanggungjawab yang boleh dirangkumi dalam segala aspek seperti tanggungjawab terhadap diri sendiri yang merupakan seorang khalifah yang telah diamanahkan oleh Allah SWT. Yang kedua ialah tanggungjawab sosial sebagai pekerja atau profesional. Kita perlulah sentiasa mengamalkan 6 sifat amanah kepada pekerjaan atau sebagai pekerja ialah sentiasa bersikap jujur dan melakukan satu hal, sentiasa berterus terang jika ada melakukan kesalahan tanpa menuduh orang lain, cekap dalam melakukan pekerjaan, sentiasa tekun dan teliti dalam melakukan pekerjaan dan sebagai pekerja agar tidak melakukan kesilapan yang boleh mengakibatkan kerugian serta setia dan pandai menyimpan rahsia keamanan rahsia syarikat daripada diketahui oleh pesaing syarikat. Tanggungjawab sosial yang paling utama bagi pekerja yang beretika dan beradab ialah sentiasa memberikan perkhidmatan yang sama rata kepada semua masyarakat. Yang ketiga ialah tanggungjawab sosial ke atas alam sekitar. Alam sekitar yang bersih dan terjaga rapi amatlah diperlukan untuk ekosistem yang baik demi menjaga bumi agar terus sihat. Terdapat 7 nilai yang digariskan dalam Islam tentang dalam memelihara alam sekitar iaitu tawazun, nazir, jamal, tana'ah, mahabbah, ihsan dan ta'awin. Yang terakhir sekali ialah tanggungjawab sosial dalam organisasi.
Ketua organisasi harus mempunyai sikap beretika dan beradab dalam mentadbir organisasi mereka agar mereka dapat mentadbir dengan penuh sikap tanggungjawab dan adil tanpa ada penyelewengan. Memiliki tanggungjawab sosial korporat atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang bermaksud komitmen masyarakat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial iaitu hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan para pekerja dan sebagainya. Seterusnya, kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Seperti yang kita tahu, hidup bermasyarakat telah menjadi salah satu daripada tuntutan menyedari keperluan manusia. Tidak seorang pun yang boleh hidup tanpa ditemani oleh orang lain. Hidup dalam komuniti memerlukan hidup bersama jiran, organisasi, rakan, saudara dan seumpamanya. Secara amnya, tanggungjawab sosial ialah komitmen individu atau organisasi untuk berfungsi secara ekonomi sambil mengambil kira konteks sosial di kalangan mereka. Pelaksanaan tanggungjawab sosial ini akan melahirkan pekerja yang lebih beretika, tidak mementingkan diri, bertimbang rasa terhadap keperluan masyarakat dan golongan yang memerlukan. Pelaksanaan tanggungjawab sosial ini sememangnya mendatangkan kesan yang positif kepada syarikat dan masyarakat termasuk juga agama, bangsa dan negara. Hakikatnya, tanggungjawab sosial memberi kesan dan implikasi yang besar sama ada dalam membangunkan masyarakat. Konsep tanggungjawab sosial ini telah lama diperbincangkan sejak bermulanya tamadun manusia di mana setiap insan di muka bumi ini dianjurkan kehidupan di dunia lebih baik dari sebelumnya. Sebelum saya menerangkan tentang tanggungjawab sosial terhadap dalam dan luar negara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang aras dan dimensi tanggungjawab sosial. Aras tanggungjawab sosial yang pertama ialah individu memiliki nilai yang betul dan salah tentang tindakan peribadi. Hal ini demikian kerana manusia dianugerahkan oleh Allah akal untuk berfikir berbanding dengan haiwan. Kita amat bertuah kerana kita dapat membezakan sesuatu tindakan itu betul atau sebaliknya. Akal yang sihat dapat membentuk tindakan dan nilai yang positif. Kita perlu ingat bahawa peribadi diri akan mencerminkan sikap sebenar diri kita. Jadi, segala tindakan yang dilakukan bergantung pada cara berfikir setiap individu. Aras tanggungjawab sosial yang kedua ialah individu memiliki nilai yang betul dan salah dalam tindakan yang kolektifnya apabila berhubungan dengan individu lain seperti keluarga, masyarakat dan negara. Di Malaysia, kita dapat lihat bahawa terdapat pelbagai agama, kaum, bangsa dan adat resam. Individu seharusnya mengamalkan nilai yang betul apabila berinteraksi dengan individu yang berlainan latar belakang. Menghormati antara satu sama lain menjadi faktor utama Malaysia sebuah negara yang gah di mata dunia. Tingkah laku ini apabila kita mengamalkan yang positif, ia dapat mewujudkan suasana yang aman, damai, tanpa perselisihan yang berlaku. Pembahagian dimensi tanggungjawab sosial terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah kesedaran dalam diri terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang berlaku dalam masyarakat akan mendapat perhatian sehingga membawa transformasi sosial dalam masyarakat. Yang kedua ialah hasil tindakan yang diambil akan membawa perubahan sosial dalam masyarakat, negara atau peringkat dunia. Kita dapat lihat bahawa individu yang mempunyai kesedaran dalam diri akan menggunakan masa-masa yang ada untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat. Bukan semua individu yang mampu mengorbankan masa untuk masyarakat kerana sesetengah orang itu hanya mempunyai tujuan hidup untuk mengejar kepentingan diri sendiri.
Tanggungjawab sosial dalam negara ialah aktiviti melibatkan tanggungjawab sosial yang dilakukan bersama bagi mewujudkan kefahaman dan tanggungjawab dalam diri masing-masing yang mampu meningkatkan jati diri dalam diri mereka. Setiap individu perlu melibatkan diri dalam tanggungjawab sosial dalam negara. Tanggungjawab sosial dalam negara terbahagi kepada dua, iaitu pertama, menunjukkan etika dan beradab dengan ahli keluarga. Ahli keluarga ialah orang yang paling rapat dengan individu. Apabila kita berakhlak mulia, kita akan disanjung tinggi dan menjadi inspirasi kepada masyarakat. Etika dan peradaban yang dipraktikkan dalam kekeluargaan mampu mendorong kepada sesebuah keluarga itu bahagia. Tanggungjawab sosial dalam negara yang kedua ialah beretika dengan orang sekeliling. Sikap menghormati dan mengambil endah perasaan masyarakat yang lain mampu memberi impak yang positif dalam masyarakat kepelbagaian. Contohnya, apabila kita mengetahui terdapat orang yang dalam kesusahan, segeralah menghulurkan bantuan tanpa mengharapkan ganjaran. Jika kita kurang kemampuan tenaga, cukuplah memberi sumbangan dan dorongan kepada pihak yang terlibat. Pasukan polis, bomba dan penyelamat dan SMART melaksanakan tanggungjawab sosial membantu mengeluarkan mangsa tragedi kejadian tanah runtuh di Batangkali pada Disember 2022 baru-baru ini. Orang ramai juga turut menghulurkan bantuan dari segi makanan. Jadi, titik penyatu paduan dan titik perbezaan dalam masyarakat terbentuk kerana masing-masing cakna dengan tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial luar negara juga harus dititik beratkan. Tanggungjawab sosial luar negara bermaksud sesuatu aktiviti yang melibatkan tanggungjawab sosial kepada luar negara yang memerlukan pertolongan atau sumbangan akibat sesuatu musibah yang melanda. Individu digalakkan melibatkan diri terhadap tanggungjawab sosial luar negara ini. Walaupun individu itu tidak mampu untuk menyumbang tenaga, individu boleh memberikan sumbangan kepada negara-negara yang memerlukan. Badan-badan bukan kerajaan, NGO, telah banyak memberi ruang kepada individu untuk menyalurkan sumbangan dari segi kewangan kepada negara yang terkesan dengan bencana atau peperangan. Buktinya, Global Peace Mission, GPM, Malaysia berjaya menyalurkan dana kepada rakyat Palestin hasil dari sumbangan pelbagai pihak. Pihak GPM Malaysia dapat memberikan keperluan asas, bantuan perubatan dan pembinaan semula bangunan-bangunan yang rosak kepada rakyat Palestin. Kesannya rakyat Palestin dapat meneruskan kehidupan mereka dengan lebih baik. Seterusnya ialah ciri-ciri sukarelawan. Untuk menjadi seorang sukarelawan, seorang itu mestilah mempunyai ciri-ciri yang baik dan nilai-nilai murni yang baik dalam diri. Contohnya yang pertama ialah sikap rendah diri. Dengan adanya perasaan sikap rendah diri, maka seorang itu akan lebih ikhlas untuk membantu. Seterusnya ialah berkeinginan untuk belajar, kerana banyak perkara baru yang akan dipelajari oleh seseorang sukarelawan itu. Seterusnya ialah bersedia untuk menyumbang tenaga, kerana objektif sebenar sukarelawan ialah membantu mereka yang memerlukan. Seterusnya ialah tidak mengharapkan balasan. Seterusnya ialah personaliti yang positif, di mana kita haruslah memberi semangat dan bersikap positif lah kepada mereka-mereka yang memerlukan untuk menaikkan semangat mereka. Seterusnya ialah kepribadian yang menarik. Okey. Akhir sekali ialah kelebihan sukarelawan. Yang pertama ialah memberikan kesedaran tentang kesusahan yang dihadapi oleh sebahagian masyarakat. Dengan adanya sukarelawan ni, kita akan sedar bahawa terdapat banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat lain. Jadi kita haruslah bersyukur dengan kehidupan kita. Yang kedua ialah membentuk kepribadian dan nilai-nilai murni yang baik dalam diri. Apabila kita banyak membantu orang, jadi secara automatiknya kita akan rasa kita harus
mempunyai nilai murni yang baik dalam diri kita. Dan akhir sekali ialah mengisi masa lapang dan dengan perkara-perkara yang berfaedah. Apabila kita melakukan kerja menolong orang, membantu orang dan bekerja sama dalam satu kumpulan, kita dapat mengisi masa yang ada dengan perkara-perkara yang berfaedah sambil kita dapat mempelajari banyak perkara-perkara baharu. Kesimpulannya, pematuhan terhadap tanggungjawab sosial adalah kewajipan semua masyarakat untuk memelihara keseimbangan antara pekerjaan, ekonomi dan ekosistem. Keseimbangan mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kebajikan masyarakat yang adil dan pemeliharaan alam sekitar yang mampan. Jika keseimbangan ini dikekalkan, tanggungjawab sosial akan dicapai. Kealpaan terhadap etika dan peradaban akan memberi kesan negatif kepada tamadun. Generasi kini seharusnya beriltizam mempelajari ilmu tentang etika dan peradaban dan hal sedemikian tidak boleh diambil remeh oleh individu kerana ia akan mempengaruhi perilaku sesebuah individu itu baik atau sebaliknya.